Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini Ustazah akan menceritakan tentang Ainul Mardiah, sang bidadari syurga. Ainul Mardiah merupakan seorang bidadari yang paling cantik di kalangan bidadari-bidadari syurga. Bidadari yang sangat rupawan ini diciptakan oleh Allah untuk orang yang berjihad dan berdakwah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Suatu pagi di bulan puasa, ketika Nabi sedang memberi motivasi kepada para sahabat untuk keluar berjihad ke jalan Allah, kata Nabi, siapa-siapa yang keluar berjihad di jalan Allah dan ia syahid, maka Allah akan anugerahkan kepadanya seorang bidadari yang paling cantik di kalangan bidadari-bidadari syurga, yang namanya Ainul Mardiah. Mendengar berita ini, seorang sahabat Nabi yang sangat muda berasa sangat teruja untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai Ainul Mardiah tadi. Lalu beliau ingin bertanya kepada Nabi dan juga para sahabat, namun dia berasa sangat malu. Dengan itu beliau memberi namanya sebagai salah seorang untuk keluar berjihad fisabilillah. Sebelum zuhur menjadi sunnah Nabi akan tidur sebentar dipanggil kailullah. Maka para sahabat dan juga pemuda tadi turut berkailullah bersama dengan Rasulullah. Dalam tidur tersebut, pemuda tadi bermimpi dia berada di dalam satu kawasan yang sangat cantik, sangat indah. Beliau bertemu dengan seorang yang berpakaian yang begitu bersih, cantik dan juga berseri-seri wajahnya. Beliau bertanya kepada wanita tadi, "Di manakah saya?" Wanita tadi menjawab, "Anda sekarang berada di dalam syurga." Lalu dia menyatakan hasratnya untuk berjumpa dengan Ainul Mardiah yang diceritakan oleh Nabi SAW. Lalu ditunjukkan di suatu arah, maka berjalanlah dia ke suatu pohon. Beliau bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik, yang beliau tak pernah lihat kecantikannya di dunia sebelum ini. Pemuda tersebut menghampiri wanita tadi, memberi salam dan bertanya, "Adakah anda Ainul Mardiah?" Saya bukan Ainul Mardiah," jawab wanita tadi. "Saya khadam di luar singgasana Ainul Mardiah. Ainul Mardiah ada di dalam singgasana." Lalu pemuda tadi berjalan menuju ke dalam singgasana Ainul Mardiah. Di dalam singgasana tersebut, pemuda tadi bertemu dengan seorang lagi wanita yang sangat cantik, berkali ganda cantiknya dari wanita yang pertama yang dijumpainya tadi. Beliau menghampiri wanita tersebut, memberi salam dan bertanya, "Adakah anda Ainul Mardiah?" "Saya bukan Ainul Mardiah. Saya penjaga di dalam singgasana Ainul Mardiah. Ainul Mardiah ada di atas singgasana." Lalu pemuda tersebut berjalan menaiki tangga sambil melihat keindahan yang terdapat di dalam singgasana tersebut. Beliau menaiki tangga dan menuju ke dalam satu bilik dan mendapati ada seorang lagi wanita yang sangat cantik, berkali-kali ganda cantiknya daripada wanita yang pertama, wanita yang kedua yang dijumpainya tadi. Lalu beliau menghampiri wanita yang ketiga ini dan bertanya, "Adakah anda Ainul Mardiah?" Lalu wanita tersebut menjawab, "Ya, saya Ainul Mardiah." Maka terkejutnya pemuda tadi, beliau dapat melihat sendiri kecantikan Ainul Mardiah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Lalu pemuda tadi merapati Ainul Mardiah. Lalu Ainul Mardiah menjawab, "Nanti, walaupun kamu diciptakan untuk saya dan saya diciptakan untuk kamu, tapi kamu harus ingat kamu belum lagi syahid." Tersentak dengan itu, pemuda tadi terjaga daripada tidurnya. Lalu dia menceritakan segala-gala mimpi tadi kepada para sahabat yang lain. Dan beliau memesan kepada para sahabatnya jangan bercerita kepada Nabi SAW sehinggalah beliau syahid. Sekiranya beliau dah syahid, barulah dicerita kepada Nabi SAW. Kemudian pada petang itu, pemuda tersebut bersama Nabi dan para sahabat keluar untuk berjihad dan berperang. Ditakdirkan pemuda tadi mati syahid. Lalu para sahabat bercerita kepada Nabi
tentang mimpi yang disampaikan oleh pemuda tadi. Lalu Nabi SAW mengatakan benar apa yang diceritakan oleh sahabat kamu tadi, dan beliau sekarang sedang berada di syurga dan menunggu waktu berbuka puasa bersama dengan Ainul Mardiyah. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tidak kira sama ada lelaki maupun perempuan, semua kita mendambakan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita selalu berfikir, adakah layakkah kita untuk memasuki syurga Allah tersebut? Sedangkan jauh di sudut hati kita, kita merasa amat takut akan azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah dengan rahmat dan kasih sayang Allah, kita semua akan masuk ke dalam syurga. Sabda Nabi SAW, apabila seorang wanita itu melakukan solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, memelihara maruahnya, mentaati perintah suaminya, maka masuklah mana-mana pintu syurga yang kamu kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Jelaslah di sini bahawa memperolehi syurga Allah itu, seorang wanita itu haruslah menjaga ibadahnya dan taat pada suaminya selagi perkara tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kita tahu bidadari itu cantik, bidadari itu sempurna. Kalau boleh kita nak jadi isteri yang solehah, nak jadi wanita seperti Ainul Mardiyah, sambil itu teruslah berbuat yang Allah suruh dan meninggalkan yang Allah larang. Jangan berhenti untuk berdoa, memintalah yang terbaik untuk diri kita, ahli keluarga kita dan semua orang. Teruslah beristiqamah dengan menjadi hambanya yang taat. Selain memelihara ibadah dan hubungan dengan Allah, adalah menjaga hubungan dengan manusia lain dan juga makhluk-makhluk lain-lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.